Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dengan segala inayah dan kehendak Allah Ta'ala kita dapat bersiaran sekali lagi pada malam ini bagi menyambung daurah kitab Isra' wal Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini. Kepada yang mempunyai teks, tuan-tuan boleh rujuk kepada muka surat 24, sambungan daripada pengajian dan daurah semalam. InsyaAllah kita sambung perenggan yang ketiga daripada atas muka surat 24. Dan terima kasih juga diucap kepada sahabat-sahabat yang order ataupun yang membeli kitab Isra' wal Mi'raj, e-book Isra' wal Mi'raj, dan insya-Allah kalau ada yang dah beli tapi belum dihantar kepada tuan-tuan, sila PM saya. Baik, insya-Allah kita sambung muka surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dai yang tidak mempunyai keyakinan penuh terhadap apa yang diserunya akan mudah ditimpa kelesuan, kejemuan, kebosanan dan kelonggaran pegangan. Semalam kita bincang tentang matan Isra' wal Mi'raj. Antaranya Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala untuk diperlihatkan atau dipertontonkan tentang beberapa perkara yang dijanji oleh Allah. Antaranya ialah balasan kepada orang yang beriman, iaitu syurga, dan balasan kepada orang yang ingkar dan kufur, iaitu neraka. Lalu bagi meyakinkan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah menjemput Nabi. Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi untuk Isra' dan Mi'raj. Ini bagi menanam keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa perjuangan ini memerlukan keyakinan di dalam bergerak. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya ialah untuk mewujudkan keyakinan di dalam perjuangan. Bagi mewujudkan keyakinan dalam perjuangan. Maka di antaranya kerana apa? Kerana para duat itu memerlukan keyakinan. Para duat yang bergerak, antaranya da'i yang tidak mempunyai keyakinan penuh terhadap apa yang diserunya akan mudah ditimpa kelesuan. Di mana kalau seorang da'i berjuang, tiba-tiba dia tidak mempunyai satu keyakinan apakah perjuangan dia itu benar, dan kemudian adakah perjuangannya itu akan mencapai kejayaan. Dan semalam saya telah sebut bahawa betapa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjanjikan kejayaan-kejayaan dan satu jaminan daripada Allah. Orang yang berjuang untuk Islam, orang yang berjuang menggerakkan perjuangan yang benar ini, mereka akan diberi kemenangan oleh Allah. Dan itu satu jaminan daripada Allah, menjadikan orang duat yang berjuang penuh yakin. Walaupun mereka lambat menang, walaupun mungkin kemenangan itu bukan di zaman mereka,
bahkan zaman yang kemudian daripada mereka. Tapi mereka yakin perjuangan itu benar dan perjuangan itu akan diberikan oleh Allah kemenangan atau memperolehi kemenangan. Jadi perlu di sana ada satu keyakinan ditancap dalam jiwa para duat. Duat yang tidak ada keyakinan dalam perjuangannya, pertama sekali dia tak yakin dia berjuang tu benar ataupun tidak. Dia tak tahu. Dia cuma pakai ikut-ikut. Dia cuma sekadar semangat. Dia cuma sekadar dirangsang oleh oleh nafsu dia, gemar untuk melakukannya. Dan duat ataupun pendakwah seperti itu tidak akan bersungguh dalam perjuangan. Mereka akan ditimpa kelesuan. Boleh jadi mula-mula mereka semangat, lama-kelamaan mereka lesu. Dan mereka tidak berupaya menggerakkan dakwah. Ada bentuk boleh jadi kejemuan, rasa jemu. Berjuang tak menang. Bahkan ada orang lain, parti lain, jamaah lain yang berjuang tiba-tiba baru tubuh 2 tahun, 3 tahun. Mereka sudah menang. Dan itu akan menyebabkan para duat jika tidak yakin sungguh perjuangannya itu benar dan perjuangan itu dijanji oleh Allah dengan kemenangan, maka mereka akan jemu. Mereka akan mudah jemu. Akan ditimpa kebosanan. Mereka akan rasa bosan dan kelonggaran pegangan. Biasanya orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan, tidak ditancap dengan keyakinan, mereka akan mudah berubah. Sebab itu kita lihat ada pejuang-pejuang Islam. Kalau kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Fatahiyakan, Mutasaqituna fi tariqid da'wah. Orang-orang yang gugur, yang tercecer dalam sepanjang perjuangan dakwah. Ramai yang tercecer. Dan kebanyakan yang tercecer itu bukan orang biasa. Kadang-kadang pimpinan, kadang-kadang ulama', kadang-kadang orang yang sudah menjalani proses tarbiyah. Apatah lagi yang tidak melalui proses tarbiyah. Jadi ini kenapa? Kerana mereka bergerak dengan tidak yakin. Mereka tidak mempunyai satu keyakinan yang kukuh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, perjuangan yang bermula dengan akidah, dengan prinsip akidah dan tauhid yang benar, dia akan kukuh. Dia akan sungguh-sungguh berjuang. Di antaranya Allah Ta'ala menyebut perumpamaan. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Allah Ta'ala sendiri menjelaskan perumpamaan kalimat yang baik. Bila perjuangan itu bermula dengan kalimatun tayyibah, dengan tauhid, berdasarkan kepada kalimatun tayyibah, kalimah-kalimah yang baik, janji-janji yang baik daripada Allah di dalam Al-Quran, daripada Nabi SAW di dalam hadisnya. Apabila perjuangan itu bermula dengan satu kalimah yang baik, keyakinan yang kukuh, maka Allah Ta'ala perumpamakan mereka bagaikan sepohon pokok yang rendang. Asluha sabitun, akarnya tertanam kukuh ke dalam bumi, terhunjam kukuh ke dalam bumi, wa far'uha fis sama', dan pucuknya menyapu awan. Mana boleh kita bayangkan sepohon pokok yang kukuh. Yang mana pokok itu akarnya tertanam kukuh. Sebagaimana pokok jati, kita tengok pokok sena, batang dia besar, daun dia rimbun, orang boleh berteduh di bawahnya. Begitulah kekukuhan perjuangan. Sebab itu orang yang berjuang bermula dengan akidah yang kukuh, keyakinan yang kukuh, dengan hujah-hujah yang kukuh daripada Allah dan Rasul, mereka tidak mudah goyang. Sebagaimana pohon yang kukuh tadi tidak mudah goyang. Dan bahkan kalau mereka ditiup angin, angin itu tidak mematahkan dahan mereka. Angin itu tidak mematahkan ranting mereka. Angin itu sekadar menggugurkan daun-daun kering, daun-daun yang ada ulat, supaya menyelamatkan pokok daripada dijangkiti oleh ulat dan akhirnya menjadi mati. Maknanya sepohon pokok yang kukuh, bila datang cabaran, angin yang bertiup, bahkan bukan meruntuhkan dia, bukan menumbangkan dia, malahan mengukuhkan lagi, menyebabkan akar semakin kukuh, menyebabkan dahan semakin kukuh, menyebabkan dia semakin tahan lasak. Maka itu di antara ibarat orang yang berjuang dengan penuh dengan akidah yang kukuh, dengan hujah-hujah yang kukuh. Oleh itu penyertaan da'i ke dalam usaha-usaha dakwah hendaklah
ditancap melalui keyakinan. Keyakinan tidak akan datang tanpa melalui dalil-dalil dan hujah. Dan sesungguhnya tidak ada dalil dan hujah yang lebih kukuh selain daripada apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan tadi, para duat mesti mempunyai keyakinan. Sebagaimana Allah Ta'ala menjemput Nabi Isra' dan Mi'raj untuk menancapkan lagi keyakinan kepada Rasulullah tentang janji-janji Allah secara keyakinan secara boleh dilihat. Hingga Nabi dibawa melawat, melihat syurga, melihat neraka, melihat bagaimana akibat orang yang berjuang untuk Islam, sehingga Nabi dapat mencium wanginya bau masitah dan orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan Islam. Nabi dapat melihat bagaimana azab orang-orang yang makan riba, isteri yang derhaka pada suami, anak yang derhaka pada ibu bapa. Semuanya dibawa Nabi untuk yakin. Menyebabkan Nabi turun ke bumi, Nabi menyampaikan dakwah dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan. Begitu juga para duat. Duat itu mesti bergerak dengan keyakinan. Mesti bergerak dengan satu keyakinan. Dan keyakinan itu tidak dapat dibentuk melainkan melalui hujah-hujah yang meyakinkan. Mana dia hujah yang meyakinkan? Iaitu Quran dan hadis. Tidak boleh diambil hujah perjuangan ini daripada sekadar ikut-ikutan. Tidak boleh diambil sekadar satu ikut-ikutan sahaja. Bahkan mesti dalam keadaan penuh yakin. Hal ini hendaklah dipelajari oleh gerakan Islam. Bahawa sesungguhnya keyakinan, yakni keimanan dan kepercayaan yang sepenuhnya terhadap perjuangan jamaah akan memperkukuhkan jamaah serta anggotanya untuk terus memikul usaha-usaha dan kerja dakwah. Jadi makna kekukuhan ahli, kekukuhan pimpinan bersama dengan jamaah yang kita sebut sebagai istiqamah hanya akan muncul daripada keyakinan. Berapa ramai orang yang tak yakin? Ada orang yang dia tidak yakin. Betul saya sebutkan tadi, kadang-kadang ada di kalangan pimpinan-pimpinan jamaah dan parti Islam yang lari daripada perjuangan. Bukan soal mereka tidak tahu, bukan soal mereka tidak lama dalam perjuangan ini. Bahkan mereka berada pada ranking atas, berada dalam jamaah di peringkat yang kadang-kadang di peringkat pimpinan. Tapi mereka lari daripada perjuangan kerana tidak yakin perjuangan ini lambat menang. Perjuangan ini bila tak tahu nak menang. Bahkan mereka pula didatangi pula dengan fikrah-fikrah yang menyesatkan. Maka menyebabkan mereka keyakinan mereka semakin longgar dan semakin longgar. Akhirnya mereka lari daripada pentas perjuangan. Jadi kerana itu, untuk menancapkan keyakinan ahli, kekukuhan istiqamah ahli kepada jamaah, maka mesti pimpinan para murabbi dalam jamaah ini membina keyakinan kepada ahli. Beritahu kepada ahli, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita ini benar. Benar itu sekian-sekian hujah dia. Berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Sehingga mereka merasakan jika lari daripada perjuangan ini menjadi haram kepada mereka. Kalau mereka lari pada perjuangan ini, berdosa mereka. Biar sampai kepada peringkat itu. Dan hujahnya mesti jitu daripada Quran dan hadis. Jangan mereka rasa lari pada perjuangan ini tak ada apa-apa. Walaupun mereka telah berbai'ah. Dan menyebabkan tidak adanya wala', menyebabkan tidak adanya istiqamah dalam perjuangan. Wala' itu penting untuk jamaah. Wala' itulah yang akan mengukuhkan jamaah. Walaupun orang mempermainkan jamaah Islam dengan cerita wala'un, itu mereka punya basal. Kerana mereka tak mengaji tentang agama. Mereka tidak tahu tentang wala', satu perkara yang penting dalam gerakan Islam. Kalau tidak kerana wala' kepada Nabi SAW, sahabat tidak akan berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi, meninggalkan segala kekayaan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumawi yang datang daripada Rom, mencari kekayaan, berniaga di kota Mekah begitu lama. Bila nak berhijrah bersama dengan Nabi, diberi syarat. Kamu kena tinggalkan harta kamu yang kamu cari di kota Mekah ini jika kamu mahu bersama Muhammad. Kalau tidak, kamu jangan. Kalau tidak, kamu kena. Kalau kamu nak ikut Muhammad, kamu kena tinggalkan segala harta yang ada ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa di sana mereka begitu walak kepada Nabi SAW. Mereka begitu yakin kepada dakwah Islam. Mereka begitu yakin dengan janji-janji syurga yang diberikan oleh Allah. Betul, kita dalam jamaah Islam ini kena membina keyakinan itu.
melalui usrah, melalui dakwah, melalui tamrin, melalui tak kiralah apa saja program yang bersifat tarbiyah, maka mesti menancapkan keyakinan. Yakin dengan janji-janji syurga. Setengah orang tu kadang-kadang dia kata dia nak melemahkan kita. Lalu dia kata jamaah Islam dan pimpinan parti Islam memberi menjanjikan rasuah syurga kepada ahli dia, kepada pengikut dia. Jangan kita terpengaruh dengan mereka. Kalau janji syurga itu yang kita berikan untuk perjuangan yang benar, perjuangan yang betul, dijanjikan dengan syurga, maka dianggap rasuah. Maka Nabi telah awal-awal lagi melakukan rasuah. Berapa banyak Nabi menjanjikan kepada para sahabat yang istiqamah dengan perjuangan, yang meneruskan perjuangan. Kalau mati, mati syahid. Dakwah mereka derma mereka adalah derma-derma amal jariah yang akan dihitung di hari akhirat. Segala titik peluh mereka, bahkan cukuplah kilauan mata pedang di atas kepala mereka ketika menyertai peperangan, menjadikan mereka lepas daripada azab-azab kubur. Nabi menjanjikan bahawa titisan pertama darah orang yang mati syahid sebelum lagi mencecah bumi, rohnya telah berada dalam tembolok burung-burung hijau yang terbang di dalam syurga. Bukankah ini semua janji daripada Allah? Dan untuk kita lihat bagaimana Allah nak janji daripada Nabi SAW. Ini meyakinkan mereka, menunjukkan bahawa keyakinan itu sangat penting. Dan keyakinan dia tidak akan datang dalam masa seminggu, tidak akan datang dalam masa sebulan, tidak akan tertancap kukuh dalam masa setahun dua. Sebab itulah tarbiyah memakan masa keseluruhan usia dalam perjuangan. Tarbiyah tidak terhenti sekadar untuk ahli baru, tidak. Tarbiyah hanya sekadar terhenti untuk ahli saja. Bila naik saja peringkat pimpinan, tak perlu tarbiyah, tidak. Tarbiyah bermula daripada kita mula kenal perjuangan Islam sampai mati. Kenapa? Kerana tarbiyah itu ialah perkara yang dapat mengukuhkan keyakinan hingga kita mampu menghadapi segala rintangan dan istiqamah dalam perjuangan ini. Maka dengan kerana itu sangat penting, sangat penting keyakinan itu ditanam, diasuh, dididik, digilap dalam hati para pejuang Islam. Kalau tidak mereka akan lari. Kena tipu kau orang saja lari. Orang janji, kalau kamu ikut saya, bila kita menang, saya menang, kamu pun menang, kami akan beri lantik kamu jadi menteri itu, jadi timbalan menteri ini. Maka mereka akan lari pada perjuangan. Pada masa itu mereka lupa dah murabbi, mereka lupa dah tok guru. Kenapa? Kerana mereka tidak ada keyakinan perjuangan itu benar. Jadi sebab itu sangat penting tarbiyah itu. Sebab itulah seluruh kita, jangan seluruh para duat, para anggota gerakan Islam, jangan culas daripada tarbiyah dan usrah. Kena hadir. InsyaAllah itu di antara kekukuhan yang menyebabkan kita walak. Justru walak itu tidak ada dalam gerakan yang bukan Islam. Sebab itu mereka tak faham. Mereka perlekehkan walak. Mereka perlekehkan siqah kepada kepimpinan. Mereka perlekehkan ta'ah. Kenapa? Kerana mereka bukan ada. Mereka tak faham itu. Gerakan yang bukan Islam tidak ada istilah walak. Yang bagi mereka nak suruh ta'at kena upah. Nak suruh ta'at kena janji. Ada janji-janji pemberian dunia. Kita dalam gerakan Islam, ta'at kita bukan janji dunia. Ta'at kita bukan habuan-habuan dunia. Ta'ah kita kerana kita yakin pimpinan kita benar dan jamaah kita adalah benar. Dakwah yang kita bawa adalah benar. Jadi itu di antara perkara yang perlu menjadi kurikulum penting dalam dakwah ataupun di dalam tarbiyah. Oleh setiap orang yang diheret untuk menyertai perjuangan Islam yang suci ini hendaklah diyakinkan dengan sesungguh-sungguhnya sebelum mereka diserahkan amanah memikul bebanan dakwah. Jadi maknanya setiap anggota dalam gerakan Islam mereka perlu diasuh dengan keyakinan. Kerana itulah muka surat 25 Asy-Syahid Said Qutb menegaskan di dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq dengan katanya, panduan itu hendaklah diambil dan ditimba daripada sumber asal akidah ini, Al-Quran, dan juga daripada arahan-arahan
Al-Quran yang asasi dan juga dari konsep yang dipancarkan oleh Al-Quran ke dalam jiwa para pelupur terbilang di zaman lampau yang telah diberi penghormatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah bentuk sejarah umat manusia mengikut kehendak Allah. Jadi mengikut kata Said Qutb rahimahullahu taala dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq, menyatakan bahawa sumber kekuatan, keyakinan dan pegangan pejuang-pejuang terdahulu ialah diambil daripada Al-Quran. Jadi sebab itu bekalan kita di mana? Bekalan kita daripada Al-Quran. Ini juga dapat dilihat dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Mustafa Mashhur. Beliau menyatakan tentang dalam kitab beliau berkenaan dengan dakwah Zadun ala Tariq. Bekalan di dalam perjalanan dakwah yang patut diambil oleh para duat ataupun para da'i, para pejuang-pejuang Islam, iaitu bekalan daripada Al-Quran, bekalan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi kurikulum pendidikan kita, pengasuhan di dalam jamaah. Jadi sebab itu jamaah Islam itu luar biasa pemimpinnya, luar biasa ahli-ahlinya. Walak mereka luar biasa, ketaatan mereka luar biasa, pengorbanan mereka luar biasa, jihad mereka luar biasa, sedekah mereka luar biasa, infak mereka luar biasa. Kenapa? Kerana mereka itu berpandu kepada sumber yang luar biasa, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kembali kita kepada Al-Quran. Sesungguhnya tidak ada satu seruan pun yang paling berjaya menanamkan keyakinan kepada mereka yang diseru selain daripada memperlihatkan amalan kepada seruan itu. Jadi kerana itu para duat bukan sahaja mengambil bekalan dari segi teori Al-Quran dan hadis, tapi mestilah mereka itu mengambilnya secara amali. Barulah dia akan berkesan. Dakwah akan lebih berkesan bila diamalkan. Dan ini yang telah ditunjuk oleh para duat Islam, oleh para pendakwah Islam, di mana apabila mereka membicarakan dakwah, mereka membicarakan soal-soal peribadi ataupun soal-soal akhlak. Bila bincang zuhud, pemimpin mesti zuhud, penduat mesti zuhud. Bila bincang berkenaan dengan taat dengan amalan, maka pemimpin taat dengan amalan. Bila sebut tentang kita mesti sentiasa terikat dengan zikir, maka pemimpin, murabbinya, ustaznya, ahlinya mesti tekun dengan zikir. Maka itu amalan. Dan amalan itulah yang akan menyegerakan manusia menerima perjuangan Islam itu. Lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lidah perbuatan lebih afdal, lebih beri kesan daripada lidah perkataan. Jadi kerana itu jadi kita laksanakan dua-dua sekali, iaitu kita kata dan kita buat. Insya-Allah di sana dakwah akan mencapai peringkat yang sebenarnya bila dilihat bagaimana Islam diamalkan dengan penuh sempurna dan penuh harmoni. Untuk melahirkan satu keyakinan bergerak di dalam gerakan Islam, pimpinan hendaklah memperkenalkan dasar, formula bergerak dan beramal serta hala tuju perjuangan yang diterjemahkan daripada formula-formula Al-Quran dan sirah An-Nabawiyah. Kerana formula-formula itu bukan baru hendak diperkenalkan kerana formula itu bukan baru hendak diperkenalkan kepada perjuangan gerakan Islam, tetapi satu formula yang telah membuktikan keberhasilannya di lapangan amal dan jihad. Saya suka menyebut, kadang-kadang ada orang berkata bahawa perjuangan Islam dengan pendekatan kita yang istiqamah dengan hukum halal dan haram, istiqamah dengan syariat Islam, apa yang haram diharamkan, apa yang halal dihalalkan, dan formulanya tidak menggunakan pendekatan matlamat menghalalkan cara. Ada orang berkata, kalau kita sibuk membicarakan pendekatan itu halal dan haram, kita lambat menang. Kita akan lambat menang. Ini ramai sudah berkata begitu. Lambat menang. Cara nak cepat menang ialah dengan kita tidak menghiraukan halal dan haram. Dengan cara tak menghiraukan halal dan haram. Maka itu di antara ucapan-ucapan yang sangat salah dalam perjuangan Islam ini. Kenapa? Kerana kita perlu faham, apabila gerakan Islam itu mengambil pendekatannya Al-Quran dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bertegas mempertahankan garis-garis ataupun batas-batas halal dan haram. Walaupun cara tu kita boleh menang, cara tipu, cara buat fitnah, tapi kita tak nak guna. Kerana apa? Kerana itu cara yang haram. Walaupun ada orang kata itu cara berpegang teguh kepada halal dan haram itu lambat menang, saya nak beritahu, berpegang teguh kepada halal dan haram itulah kemenangan yang paling dekat. Itulah cara yang paling cepat untuk mencapai kemenangan. Kenapa? Kerana kita kena ingat dakwah Nabi SAW. Kalau kita baca sejarah revolusi dunia ini, bacalah sejarah revolusi dunia, revolusi Oktober, revolusi Perancis, revolusi China, revolusi Korea, tak kira lah apa saja perjuangan revolusi yang ada di dunia. Cuba tuan-tuan lihat, semua revolusi lain, walaupun mereka akhirnya menang, tapi lihat berapa lama mereka mengambil masa untuk menang. Begitu lama mereka mengambil masa untuk menang. Contohnya revolusi Oktober di Rusia. Berapa lama mereka mengambil masa untuk menang? Sehingga mereka menggerakkan segala propaganda mereka di dunia Eropah melalui kekuatan-kekuatan jaringan Yahudi, Zionis dan sebagainya. Akhirnya mereka menang. Wujud sebuah negara komunis, contohnya di Rusia. Wujud dengan digerakkan segala tenaga, dengan sterlingnya, dengan leningnya, dengan karmaknya, dengan segala kekuatan-kekuatan ketenteraan yang ada, sehingga wujud kerajaan komunis Soviet Union. Dan baik, dia nak menang berapa lama dia mengambil masa. Kemudian bila mereka menang, mereka hanya berjaya berdiri 70 tahun sahaja. Tapi cuba lihat gerakan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi mengambil masa 23 tahun sahaja. Dan kalau kita mengkaji sejarah revolusi dunia, tidak ada mana-mana revolusi yang lebih cepat daripada perkembangan dakwah Islam. Dalam masa 23 tahun, Jazirah Arab memeluk Islam. Dan kemudian berkembang lagi, jatuhnya kerajaan Romawi, jatuhnya kerajaan Parsi, tersebar luas lagi, sampai ke Eropah, sehingga sampai ke Spanyol, sehingga berpusat di Granada, Valencia, Santilla, bergerak lagi ke bahagian selatan, ke bahagian timur, sampai kepada padang rumput Cina di sana. Sehingga tidak pernah berlaku dalam sejarah bangsa yang menjajah menganut agama bangsa yang dijajah selain daripada sejarah dakwah Islam. Bagaimana Mongol yang menyeberang daripada negara Cina sehingga mengalahkan India, mengalahkan Parsi, mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada sampai kepada kerajaan Baghdad, berjaya mengalahkan Baghdad dan menawan Baghdad. Tetapi sejarah membuktikan bila mereka berada di dunia Islam, negara Islam, hasil daripada dakwah para ulama-ulama dan umat Islam, dan hasil pada mereka melihat Islam itu baik, akhirnya pemimpin kerajaan ataupun tentera Rom, tentera Mongol menganut Islam. Dan dia bawa balik pula Islam ke negara Mongol. Ini menunjukkan bahawa itulah kehebatan Islam yang dilakukan oleh Nabi, mengekalkan batas-batas halal dan haram dalam bergerak dan berjuang. Paling cepat menang. Dan bila telah menang, kita lihat kemenangan Islam di zaman Nabi SAW. Bila jatuh dia? Bila tumbang dia? Makan masa ratusan tahun. Begitu lama, makan masa ribuan tahun. Barulah dia jatuh. Ini menunjukkan bahawa kalau orang kata bergerak dan berjuang, sibuk duk jaga halal dan haram, lambat menang, itu tanda orang tak mengaji tentang sejarah. Jadi sebab itu perlu kita ingat, inilah pendekatan dakwah dan perjuangan yang paling cepat mencapai kemenangan, iaitu dengan mengekalkan perjuangan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram. Dulu ada orang kata lambat menang. Lalu dia keluar daripada perjuangan Islam, keluar pada jamaah Islam. Dia mengambil pendekatan, tak kira halal ke haram, asalkan boleh menang. Memang sungguh dia cepat menang, tapi cepat runtuh. Dalam masa 22 bulan mereka runtuh. Ini menunjukkan bahawa kegagalan pendekatan lain selain daripada pendekatan yang bersifat suci daripada halal, daripada perkara yang haram. Jadi sebab itu kita sabarlah dalam perjuangan ini. Kalaupun kita berjuang tidak melalui jalan yang halal, dan kalaupun kita menang, kemenangan itu tidak hakiki, kemenangan itu tidak sebenar. Kerana kemenangan dalam perjuangan Islam ini ialah mengembalikan dunia untuk bertauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan soal ekonomi, bukan soal kuasa, bukan soal biasa, tapi ialah menggunakan segala kekuatan ekonomi kerajaan, menggunakan kekuatan kuasa kerajaan untuk menundukkan tengkuk manusia kepada syariat dan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia antara tujuan dalam perjuangan ini. Baik, perkara yang ketiga. Baik, daripada matan Isra' dan Mi'raj itu, kita lihat Nabi telah dibawa oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dan untuk apa? Untuk diperlihatkan segala tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuan apa diperlihatkan? Untuk yakin. Kerana dalam perjuangan ini sangat perlu pada keyakinan. Kalau tidak, kita tidak sabar, kita tidak tetap, kita tidak istiqamah, dan kita tidak bersemangat dalam perjuangan. Baik, itu perkara yang pertama, hikmah daripada permulaan Isra' wal Mi'raj. Baik, perkara yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan dengan kebenaran janji-janji Allah Ta'ala. Rasulullah diperlihatkan balasan baik bagi orang yang melakukan kebaikan dan balasan jahat bagi mereka yang melakukan kejahatan. Meyakini janji-janji itu yang dinamakan iman. Yang kemudiannya iman itulah, dengan kita yakin pada janji, dinamakan iman. Iman itulah nanti menggerakkan usaha yang tidak mengenal penat lelah untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak bina keimanan. Keimanan pada apa? Janji-janji Allah yang telah dijanjikan oleh Allah. Bila kita yakin dengan janji Allah, kita tidak penat dalam perjuangan ini. Kita tak mengeluh, kita tidak berputus asa. Bahkan kita akan menerus perjuangan ini dengan meyakini janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perjuangan Islam ini, janji Allah apa? Janji Allah ia akan tersebar luas. Ini janji Allah. Walaupun hari ini kelihatan manusia tak terima. Contoh zaman Nabi SAW. Nabi berdakwah sampai ke Habasyah. Sampai di Habasyah sahabat berdakwah. Nabi tak pergilah, sahabat yang pergi menyampaikan dakwah di sana sehingga berjaya mengislamkan Raja Najasyi. Walaupun raja menganut Islam, tapi dakwah Islam tidak berkembang pesat di Habasyah. Nabi bawa pula dakwah Islam ke Taif dan langsung tidak diterima oleh penduduk Taif. Maknanya dakwah Islam berkembang itu jaminan daripada Nabi, jaminan daripada Allah. Kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang masa depan. Ini masa depan dakwah Islam. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar wala yatrukallahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Apa yang Nabi kata? Nabi SAW berkata, sesungguhnya agama ini, pekerjaan dakwah dan agama ini akan berkembang, akan masuk sampai di mana tempat, sampainya malam dan siang. Ini makna Nabi nak beritahu. Tak ada tempat yang kalau malam sampai kat situ, siang sampai kat situ, melainkan dakwah Islam, iman akan sampai ke situ, tauhid akan sampai ke situ. Hingga Nabi SAW berkata, di mana tidak adalah, Allah tidak akan meninggalkan sebuah rumah pun, sama ada rumah di bandar-bandar atau rumah yang berada di kampung-kampung pedalaman, melainkan illa adkhalahu Allahu hadzal din, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam rumah-rumah itu akan agama ini. Ini janji daripada Allah, janji daripada Nabi. Jadi kita yang berjuang ini, walaupun nampak orang tak terima, itu bukan kegagalan, cuma masa belum sampai. Sebagaimana kita tanam pokok. Kita tanam pokok, lepas tu tiba-tiba 2 bulan lepas kita tanam pokok mangga, tengok bulan ni tak berbunga lagi. Jangan sedih. Itu sebab Allah Ta'ala memberikan setiap perkara itu masa dia. Pokok ada masa. Banyak-banyak pokok pula, berbeza-beza pula. Tebu berapa lama boleh petik hasil. Mangga berapa lama. Kangkung lebih cepat. Bayam cepat. Apalagi mentimun lama sikit. Terung lama sikit. Getah berapa lama. Sawit berapa lama. Semua itu ada masa dia. Itu yang Allah Ta'ala katakan, walikulli ajal, walikulli syai'in ajal. Setiap perkara itu ada ajalnya. Ajal itu mana tempoh-tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, itu di antara perkara yang dijanjikan oleh Allah. Hari ini mengapa belum menang? Kerana belum sampai masa. Kerana jika sekiranya memetik buah sebelum masanya, maka dia tidak akan rasa lazat. Dan itu akan merosakkan pokok. Jadi kerana itu, perjuangan Islam ini, kita hanya meneruskan perjuangan. Kemenangan itu bila?
akan dijanjikan oleh Allah bahawa tidak akan ada satu kampung pun, satu sebuah rumah pun, sama ada di bandar atau di kampung-kampung pedalaman, melainkan semuanya akan mendapat cahaya ataupun akan sampai seruan Islam. Itu janji daripada Nabi. Dan sehingga kalau kita lihat dalam hadis riwayat daripada Al-Mughirah, Nabi SAW berkata, la yazalu ta'ifatun min ummati zahiri hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Bagaimana yang matan di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi SAW berkata, la yazalu, tidak akan hilang, makna sentiasa ada, ta'ifatun, satu kumpulan, satu puak, satu ta'ifah, satu jamaah min ummati, di kalangan umat Nabi Muhammad, zahirina, mereka menzahirkan kebenaran Islam, berjuang untuk memperjuangkan Islam. Dalam satu matan yang lain menyebut zahirina alal haq, menyatakan kebenaran, sentiasa menzahirkan diri mereka, mempertegaskan tentang kebenaran agama Allah, hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiyahum amrullah, hingga datang pada mereka keputusan dan ketentuan daripada Allah. Di mana keputusan dia apa? Sama ada mereka menang ataupun mereka syahid. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka menang ataupun mereka syahid. Janji yang jelas. Wahum zahirun, mereka akan terus meneruskan perjuangan walau apa pun rintangan. Ini kerana apa? Kerana iman. Iman itulah yang menyebabkan mereka bergerak. Sahabat Nabi yang kebanyakannya miskin, sanggup mereka menderma untuk perjuangan Islam. Kerana apa? Kerana iman. Ada sahabat yang lemah, sanggup bersama dengan Nabi. Antaranya ialah Amr bin Jamuh. Dalam perang Badar, Nabi tak benarkan dia kerana dia seorang lelaki yang tempang. Lepas tu dia pula dah agak berusia, dan sedangkan dia ada 2-3 orang anak laki-laki. Lalu dia tak minta ikut serta dalam perang Badar. Nabi tak benar. Kenapa? Kerana masa tu masih cukup orang dan sebagainya. Tapi maka dia berpaling daripada majlis Nabi. Bila diberitahu dia tak layak untuk ikut serta, berpaling daripada majlis Nabi, mengalir air mata pada pipinya. Kenapa? Kerana tak dapat ikut serta, kerana tidak dapat memburu syahid yang dijanjikan oleh Nabi. Kenapa sanggup begitu? Itulah dia iman. Dan iman itu tidak ada dalam kamus perjuangan-perjuangan sekular. Sebab itu parti sekular, jamaah sekular, golongan sekular, bila kita kata mari kita menderma, kenapa? Kerana kita akan dapat pahala, kita akan dapat gandaan, mereka tak faham. Kenapa? Kerana mereka bukan berdasarkan iman. Perjuangan yang tidak berdasarkan iman tidak akan kenal makna manisnya iman. Jadi dengan kerana itu, iman itu sangat penting dalam perjuangan, meyakini tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita yakini. Para duat, para pendakwah, hendaklah diasuh untuk memperteguhkan keimanan mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperkuatkan dengan keimanan sebelum memulakan perjalanannya. Maka demikianlah juga kepada para duat di belakang baginda, para duat yang tidak melalui proses pentarbiahan dan pembentukan keimanan, sama sekali tidak akan mampu mengharungi lautan dakwah dan jihad yang penuh bergelora. Oleh itu, kepada mereka yang belum terbukti keteguhan keimanan, tidak boleh diharapkan satu perubahan besar dilakukan oleh mereka. Ini perjuangan dakwah memerlukan satu jamaah yang benar-benar kukuh dari segi kemampuannya menghadapi gelombang cobaan. Jadi nak mengukuhkan jamaah mesti ada ahli yang kukuh. Dan nak mendapat ahli yang kukuh memerlukan tarbiyah yang berterusan. Ini yang kita tancapkan keimanan. Sebab itu kita lihat gerakan-gerakan Islam sentiasa mengadakan program-program yang boleh mengukuhkan keimanan keimanan para ahli-ahli dia, sama ada melalui usrahnya, melalui apa saja mereka tegakkan asuh dengan keimanan. Ada al-maksurat. Maksurat tidak ada amalan dalam parti sekular, jamaah sekular. Kita ada maksurat, ada qiyamul lail berjama'i, ada puasa jama'i. Semua ini adalah pengasuhan rohani untuk mengukuhkan keimanan. Dengan keimanan itulah manusia sanggup untuk syahid di medan perjuangan Islam. Jadi kerana itu Nabi berjaya kerana Nabi sebagai seorang yang kukuh keimanannya, yang sangat kental, maka Nabi mampu memberikan tarbiyah keimanan kepada ahli-ahli dan para sahabat. Tengok para sahabat. Abu Bakar, bila disebut kata kita akan
kita akan pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk dan memerlukan sumbangan. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Umar memberikan sebahagian daripada hartanya. Sahabat-sahabat bertungkus lumus memberikan segala apa yang mereka ada. Kerana apa ini? Ini kerana iman. Bukan kerana dijanjikan habuan kebendaan, kerana iman. Oleh kerana itulah pengasuhan dalam dakwah Islam ini sangat penting kepada pengasuhan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dakwah Islam untuk ditancapkan dengan keimanan, kerana keimanan akan mengistiqamahkan kita. Kalau tidak iman, mereka akan lari. Dengan janji-janji golongan kufar, mereka akan lari. Dan inilah biasanya orang yang lari pada perjuangan ini biasanya akan jadi tali barut kepada musuh untuk menumbangkan Islam, menumbangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita hendaklah bersabar dalam meneruskan perjuangan ini. Bersabar tu memerlukan tarbiyah dengan keimanan yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar itulah saja untuk malam ini, sepanjang 45 minit lebih kurang 45 minit daurah kitab Isra wal Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini, untuk kita lihat Isra dan Mi'raj, apakah pelajaran dan hikmah yang boleh kita jadikan panduan dalam dunia moden kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita semua dapat memanfaatkan masa dan waktu sepanjang PKP ini, ataupun tempoh masa kawalan pergerakan, dengan kita memanfaatkan dari segi ilmu, dari segi program tarbiyah. Ada yang derma beri bantuan kepada kepada pesakit-pesakit, kepada pihak yang berada di barisan hadapan. Jadi buatlah apa saja pun yang boleh mendatangkan manfaat bersama, dan jangan perlekehkan apa yang orang lain lakukan. Ada orang dia tak mampu begitu, dia mampu begini, maka biarkan dia bekerja untuk Islam, kerana pintu syurga itu sangat banyak dan terlalu banyak jalan-jalan untuk diketuk memasuki pintu syurga Allah Ta'ala. Boleh jadi ada orang dia ada ilmu, dia sampaikan ilmu. Boleh jadi yang tak ada ilmu, dia cari ilmu. Boleh jadi ada yang boleh baca Quran, dia baca Quran. Jadi alhamdulillah, buatlah apa saja yang menjadi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, kerana semua yang kita buat ini akan menjadi bekalan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada petang tadi jam 3 satu pengumuman daripada Perdana Menteri, iaitu ransangan ekonomi untuk Malaysia, untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita lihat alhamdulillah, tidak ada semua semua status rakyat ataupun semua lapisan rakyat mendapat kebaikan dan manfaat daripada ransangan itu. Mudah-mudahan kerajaan yang ada ini akan menjadi sebuah kerajaan contoh yang mana bersifat berkebajikan kepada rakyat, dan insya-Allah itulah dia sebuah tanggungjawab bagi pihak kerajaan. Jadi tanggungjawab kita pula sebagai rakyat ialah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan kepada kita. Jadi insya-Allah masih lagi ada lagi tempat-tempat yang tidak mengendahkan PKP ini. Jadi kita harap supaya patuhilah, supaya tidak menyusahkan orang lain. Kerana jika kita tak patuh akan lanjut lagi, tak patuh lanjut lagi. Dan ini menyusahkan negara dan menyusahkan kita semua. Jadi insya-Allah sama-sama kita bersifat baik dan sama-sama kita mematuhi peraturan yang ada. Taatlah pada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin ulil amri di kalangan kamu. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.